Alam barzakh, seorang-seorang dalam kubur, kita fikir itu pun masih ada lagi, kita kata talian hayat, pertolongan kita daripada waris-waris. Bagaimana kita tahu, idza mata ibnu adam, dalam hadis Nabi kata, ketika mati seorang anak Adam, inqata'a amaluhu, terputuslah amalannya, illa min thalath, kecuali 3 perkara. Yang pertama, sadaqatun jariyah, sedekah yang mana kita infakkan, macam kita kata sedekah yang jariyah, yang sentiasa mengalir, seperti wakaf, kita buat kebaikan, yang mana kebaikan itu digunakan oleh orang lain, seterusnya kita dapat pahala walaupun kita telah meninggal dunia. Wa ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Kita ajar suatu ilmu kepada orang amalkan ilmu yang kita ajar, sampai dalam kubur kita dapat pahala. Dan seterusnya, anak-anak yang soleh, wa waladun soleh yad'ulah, anak-anak yang soleh yang mendoakan kita, yang mana kita tahu bahawa 3 ini tidak terputus walaupun kita telah meninggal dunia. Sahabat-sahabat warga semasa yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, bila kita kata susah dalam kubur, rupanya susah lagi di padang mahsyar dan di alam akhirat. Sebab apa? Kita kata anak-anak tadi, harta tadi, kita kata dah tak boleh tolong kita, terutama anak. Kita kata sampai kita kata anak kita, isteri kita, suami kita, adik-beradik kita dah tidak mengenal kita lagi di hari akhirat. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Tidak lagi kenal. Sampai kata selisih pun, adik-beradik pun tak kenal. Bukan tak kenal dengan sebab tu sibuk dengan urusan diri masing-masing. Sebab apa? Nafsi, nafsi. Mu, aku. So kita kata lebih susah lagi alam ini daripada alam rahim, alam dunia dan alam barzakh. Jadi persediaannya bila? Sekarang ini, di dunia. Mudah-mudahan dengan berkat kehadiran Ramadan ini, Allah beri kita kekuatan untuk mengumpulkan seberapa banyak pahala dan amalan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya berkenaan dengan ujian, dan kita sebut sebagai muhasabah diri kita. Bagaimana ujian ini, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablikum falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, adakah manusia itu mengira mereka akan ditinggalkan begitu saja selepas mereka berkata aku telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji. Dan kami telah menguji, orang-orang sebelum daripada mereka, maka Allah pasti mengetahui mereka-mereka yang bercakap benar dan mereka-mereka yang berdusta. Jadi ujian kehidupan kita di dunia ini silih berganti. Orang kata tak ampuh ujian, tak ampuh masalah. Bila tak ampuh masalah, kena mati. Jadi bila sebut ujian ini, puasa ataupun bulan Ramadan ini, ujian yang paling utama ialah ujian untuk kita melawan hawa nafsu kita sendiri. Yang mana kita tahu syaitan dan iblis, menurut sebahagian besar ulama, dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dan hawa nafsu kita sendiri. Dan puasa mengajar kita mendidik hawa nafsu kita, agar menjadi insan yang lebih baik. Sudah pasti kita kata kehidupan kita dalam bulan Ramadan, apatah lagi pada tahun ini, kita kata dalam norma baru kehidupan PKPB,
Jadi sudah pasti kehidupan kita berbeza. Ramadan kita pada tahun ini pun berbeza dengan Ramadan sebelum daripada ini. Okay. Jadi dalam surah Al-Mulk, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud Dia, yakni Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan kematian dan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kamu. Okay. Ayyukum, ada di kalangan kamu, manakah di kalangan kamu ahsanu amala, yang lebih baik amalannya. Wa huwal azizul ghafur, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Allah letakkan perkataan ayyukum ahsanu. Okay. Manakah di antara kamu yang paling baik amalannya? Kita tengok dalam ayat ni, Allah tak sebut ayyukum aktsaru amala. Yang terbaik ataupun yang paling banyak amalan. Allah tak sebut yang paling banyak amalan, tapi Allah sebut yang paling baik amalan. Menunjukkan bahawa apa yang dipentingkan adalah kualiti daripada kuantiti. Walaupun kita tak nafikan bahawa kuantiti yang banyak dengan baiknya adalah lebih baik daripada kita kata sikit baik. Okay. Sikit baik maksudnya banyak, tapi banyak baik lebih baik daripada sikit yang baik. Okay. Tapi begitulah keadaan umat akhir zaman ini, berdepan dengan bermacam-macam cubaan di sekeliling kita. Okay. Televisionnya, dengan handphonenya, dengan segala macam yang tidak ditempuhi oleh umat-umat yang terdahulu. Okay. Jadi ujian Allah Subhanahu wa taala ini semata-mata untuk mengangkat darjat dan martabat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita tahu bahawa jika mereka mampu menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala ini, maka Allah angkatkan martabat dan darjat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi seterusnya, marilah sama-sama kita merebut peluang ataupun hadiah yang paling besar yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Lailatul Qadar. Meniti 10 malam-malam yang terakhir ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melipat gandakan masa dan amalan baginda kita kata dengan Allah Subhanahu wa taala. Beriktikaf di masjid mungkin sekarang tak boleh, tak ada peluang kita beriktikaf di masjid, maka kita gunakan rumah kita sebagai tempat untuk kita beriktikaf, walaupun bukan dengan kita kata niat sunat untuk kita beriktikaf, tapi peluang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, masyaqqah darurah, tidak dapat kita seperti mana dahulu, maka kita gunakan peluang yang ada ini untuk dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala di ruang lingkup keadaan rumah kita. Jadi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sebab Lailatul Qadar ini berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Macam kita kata tadi, hadiah yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad adalah Al-Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu lebih baik, khairum, lebih baik, min alfi syahr, daripada 1000 bulan. Kita convertkan 1000 bulan itu lebih kurang dalam 83 plus 83 plus tahun. Jadi tapi Allah sebut dalam tu khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Mungkin 2000 bulan, mungkin 3000 bulan, lebih baik. Bukan Allah kata menyamai dengan 1000 bulan. Menunjukkan bahawa di situ Allah yudha'ifu liman yasha, Allah melipat gandakan. Allah beri lagi barang siapa ataupun kepada siapa yang dikehendaki.
Okey. Jadi mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan ataupun dalam golongan mereka-mereka yang diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapat Lailatul Qadar.